عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, iaitu kitab yang dihimpunkan, yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang menghimpunkan di dalam kitab ini hadis-hadis yang berkait dengan doa dan zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita muka surat 286, terjemahan ataupun cetakan Al-Hidayah. Katanya disunatkan untuk mengumandangkan takbir pada malam hari raya. Pada hari raya Idul Fitri, takbir dikumandangkan sejak setelah tenggelamnya matahari sehingga imam melakukan takbiratul ihram pada solat hari raya. Disunatkan agar diucapkan setelah solat dan di setiap keadaan. Lebih ditekankan lagi ketika berkumpul. Bertakbir ini dilakukan baik waktu berjalan, duduk maupun berbaring, baik di jalan, di masjid maupun di atas tempat tidur. Sedangkan mengumandangkan takbir pada hari Idul Adha dilakukan setelah solat subuh pada hari Arafah hingga masuk waktu solat asar di akhir hari Tasyrik. Setelah selesai solat asar pada hari terakhir Tasyrik, bertakhir sejenak kemudian selesai. Bertakhir sejenak kemudian selesai. Inilah yang paling benar dan harus dilakukan. Memang ada perbezaan pendapat dalam mazhab kami dan mazhab-mazhab lain, tetapi yang paling benar adalah sebagaimana telah kami jelaskan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita tentang takbir yang disunatkan pada hari raya puasa dan pada hari raya haji. Di sana ada takbir yang disunatkan pada hari raya puasa dan pada hari raya haji. Takbir yang disunatkan pada hari raya puasa dan hari raya haji ini kita bahagikan kepada dua. Yang pertamanya nama dia takbir mursal, yang keduanya nama dia takbir muqayyad. Baik, perkataan mursal dengan perkataan muqayyad, kedua perkataan ini adalah bahasa Arab. Nanti kita akan terjemah. Kalau bahasa kita menda. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aku nak buka kita arak sekejap sebab terjemahan dia ni jadi banyak lag bunyinya. Baik. Jadi dalam kitab ni Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebut disunatkan untuk mengumandangkan takbir. Dia perkataan takbir maksudnya kita ucap Allahu Akbar. Itu makna takbir. Disunatkan untuk mengumandangkan takbir pada malam hari raya. Maksud
pada malam hari raya pada hari Idul Fitri. Jadi kalau hak yang dalam kita Arab dia kata gini, wa yustahabut takbir lailatayil idain. Ini terjemahan tak tepat lah. Disunatkan untuk mengumandangkan takbir pada malam hari raya. Dia kalau dalam hak yang Arabnya lailatai, maksudnya 2 malam bagi 2 hari raya. Jadi malam raya puasa, malam raya haji. Okey, satu masalah. Pada hari Idul Fitri, takbir dikumandangkan sejak tenggelamnya matahari sehingga imam melakukan takbiratul ihram pada solat hari raya. Jadi kalau raya puasa terbenang je matahari, sunat dah kita mengucap takbir. Baik, yang pertama yang kita nak bincang, kenapa kau dibincang ucapan takbir pada hari raya puasa dulu, baru dibincang berkenaan dengan takbir pada hari raya haji? Jawapannya, ucapan takbir pada hari raya puasa disebut secara jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu bertakbir kepada Allah di atas hidayah yang Allah Taala bagi kepada kamu. Jadi oleh kerana disebut secara jelas dalam Al-Quran tuntutan untuk bertakbir setelah daripada kita selesai mengerjakan ibadat puasa, maka Imam Nawawi meletakkan perbincangan ini di hadapan. Baik, manakala takbir pada hari raya haji kerana dia qiyaskan, maksud dia diqiyas, diberi hukum yang sama dengan hari raya puasa. Jadi benda hak yang disebut secara jelas dicerita dulu, lepas tu dia cerita pula benda hak yang disebut hukum dia tapi berdasarkan kepada qiyas. Baik, katanya permulaan sunat kita mengucap takbir apabila terbenang matahari pada malam raya puasa, penghujungnya apabila Tok Imam mengangkat takbiratul ihram. Katanya disunatkan agar diucapkan setelah solat dan setiap keadaan. Dia kata ucapan takbir pada malam raya tu sunat kita ucapkan pada semua keadaan, termasuklah selepas daripada sembahyang dan pada waktu-waktu yang lain. Ada sebahagian daripada ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i dia kata ni, seolah-olah Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar memilih pandangan bahawasanya ada takbir muqayyad pada raya puasa, tapi hanya waktu malam je. Boleh faham? Dia kata dia disunatkan takbir selepas daripada sembahyang fardu. Baik, tapi sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i yang lain dah bukan. Dia kata sebenarnya Imam Nawawi, okey, sebelum daripada kita cerita pandangan yang sebahagian yang lain, kita nak cerita dulu Imam Nawawi dalam kitab fiqh dia yang lain, dia menceritakan bahawasanya takbir muqayyad tidak ada, tidak disyariatkan, tidak dituntut pada hari raya puasa. Tak ada, maksudnya tidak dituntut melakukan takbir muqayyad. Yang adanya takbir mursal sahaja. Tapi dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi kata lagu mana? Wa yustahabbu dzalika khalfas salawat. Sunat melakukan takbir selepas daripada sembahyang seolah-olah boleh difahami. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan bahawasanya ada takbir muqayyad dalam hari raya puasa. Tapi hak yang betulnya, hak yang sebenarnya, apa hak yang disebut dalam kitab Al-Adhkar tidak menyalahi pandangan Imam Nawawi dalam kitab-kitab yang lain. Bahkan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi hanya ingin menyatakan dituntut melakukan takbir mursal pada setiap waktu, sama ada lepas daripada sembahyang ataupun selain daripada lepas daripada sembahyang. Jadi Imam Nawawi menyebut secara khusus disunatkan bertakbir selepas daripada sembahyang bukanlah maksud takbir muqayyad, tapi lepas daripada sembahyang di antara waktu takbir mursal. Itu perbincangan yang perlu kita kena faham. Satu. Seterusnya kata dia lagi, dan kata Imam Nawawi lagi, disunatkan agar diucapkan setelah solat dan setiap keadaan.
Lebih ditekankan lagi ketika berkumpul. Dia bukan ketika berkumpul, dia indazdihamin nas, ketika manusia bersosok-sok. Penuh bazar ataupun penuh benda. Kalau Ramadan ni orang beli baju raya, benda panggil coki-coki panggil. Penuh di planet jadi pakat takbir duk planet riuh takbir, tak tahu nak nyanyi-nyanyi tenggelam, dia tenggelam nyanyi kok. Ni dak tenggelam nyanyi. Nyanyi duduk racok juga. Biar kita pakat takbir. Jadi lepas bayar tarawih apa sekali, ada lagi baju-baju raya. Ni dia ahli jemaah masjid Flag Global pakat pergi belaka. Pakat takbir dalam tu. Dia bergor kok kali takbir dalam benda planet jadi biar hilang habis nyanyi-nyanyi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, dahulu zaman kita ada dok nyanyi. Zaman kita ngetoh ni, kalau ada tak lihat nak tegur lah. Tak kira siapa ngetoh pun benda hak salah, tak lihat, tak ada kata betul. Benda hak salah kena kata salah lah. Baik, jadi kita pakat tegur lah. Cuma kita tak tahulah, kita kata zaman hak dulu, kita pergi hak dulu. Jadi kita tak tahu. Katanya lagi lebih ditekankan lagi ketika manusia orang tengah ramai, tengah bersosok-sok pakat takbir. Lepas tu bertakbir ini dilakukan, kata dia, baik waktu berjalan, duduk mahupun berbagi. Maksudnya lagu mana keadaan posisi kita duduk ke, kita baring ke, kita jalan, kita unggal ke, naik kereta ke, naik motor ke, sunat kita mengucap takbir ini baik di jalan, di masjid mahupun di atas tempat tidur. Sedangkan mengumandangkan takbir pada hari Idul Adha dilakukan setelah solat subuh pada hari Arafah. Jadi dia dah cerita tentang untuk hari raya Idul Adha. Sebenarnya samalah, takbir mursal pada hari raya puasa dengan hari raya haji sama je. Bermula daripada terbenam matahari hingga imam masuk mengerjakan solat. Ni bagi orang hak yang sembahyang berjemaah dah. Kalau dia sembahyang seorang, di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Kalau hidup masa sembahyang langsung, juga ada perbincangan di kalangan ulama. Ada sebagian ulama mengatakan kira takbiratul ihram imam mu sembahyang ke tak sembahyang ke tak kira. Apabila tu imam Allahu Akbar habis. Cuma kat kita lambat sikit sebab kita sembahyang lambat kan. Mungkin setengah daripada tempat awal, macam negara Arab ni sembahyang awal. Lepas dulu subuh kejap je, naik matahari kejap, sembahyang lalu dah. Awal lah habis waktu takbir mursal bagi dia. Kita sembahyang lewat mungkin pukul 8, pukul 8.30 baru habis. Baik. Jadi ada pandangan yang mengatakan mu sembahyang berjemaah ke tak berjemaah ke, apabila tu imam akad takbiratul ihram habis dah masa dia. Baik, tapi ada pandangan yang kedua, dan pandangan ini adalah pandangan yang lebih kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau orang sembahyang seorang diri, dia tidak sembahyang berjemaah, maka waktu takbir mursal bagi dia penghujungnya apabila dia akad takbiratul ihram. Jadi dia nak sembahyang awal kan. Jadi tak dang nak sembahyang lewat sebab dia kena cara lembu pula lagi. Jadi tunggu ke tu imam, mai tu imam waswah pula ambak. Dia nak pergi cara ke lembu lagi. Lembu pula ramah pula kena cara macam-macam kerja lah. Bayang awal aku lepas naik matahari sekejap bahan lalu dah pakat dua orang bayang pejik kok dia kata. Pejik kok mayang awal lagi. Baik, habis waktu dia sebab imam yang seorang. Ada orang yang memang tak membayang langsung, memang mayang gaya mayang dengan tu imam pun tak, seorang pun tak. Bila penghujung waktu takbir mursal bagi dia, ada beberapa pandangan. Antara pandangan masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i adalah apabila gelincir matahari. Sebab penghujung waktu sembahyang raya gelincir matahari. Baik. Seterusnya kata dia lagi, sedangkan mengumandangkan takbir pada hari raya Idul Adha dilakukan setelah solat subuh pada hari Arafah hingga masuk waktu solat asar di akhir hari tasyriq. Jadi kita di sana ada takbir yang dinamakan sebagai takbir muqayyad, yang mana Imam Nawawi menyebut pada hari raya Adha
dituntut kita melakukan takbir muqayyad. Yang mana takbir muqayyad pada hari raya Aidul Adha bermula selepas daripada sembahyang fardu subuh. Tapi selepas daripada sembahyang fardu subuh bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Manakala orang yang mengerjakan haji, dia dituntut untuk menyibukkan diri dia dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sehingga dia tahallul. Dia sebab masa lepas daripada subuh saat itu, baru dia bertolak daripada Muzdalifah menuju ke Mina untuk melontar di Mina. Jadi dia belum lagi bertahallul. Jadi sunat dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan sunat lagi dia menyibukkan diri dengan bertakbir. Tapi nak takbir tak ada masalah. Maksudnya zikir yang lebih dituntut kepada dia pada ketika itu adalah bertalbiyah. Bukan kata tak boleh bertakbir, takbirkan berzikir, bukan tak boleh je. Macam kita kata gini lah, orang nak masuk tandah, dia ada doa yang sunat dia baca. Ada sunat doa yang sunat dia baca. Dah boleh tak kalau dia nak zikir ketika tu? Tak ada masalah pun nak zikir. Tapi keutamaan dia pada ketika itu baca doa yang dituntut untuk dimasuk dalam tandah. Bukan haram zikir masa tu sebab mengenai tak. Sebab zikir dituntut secara umum melainkan pada keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi oleh kerana dituntut kepada dia memperbanyakkan talbiyah, maka ucapan talbiyah lebih utama kepada dia berbanding dengan bertakbir. Orang yang tidak buat haji, macam kita duduk kampung ni, permulaan waktu kita mengucap ataupun kita bertakbir selepas daripada sembahyang adalah selepas daripada subuh. Tu pun berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Okey, kita nak cerita sikit khilaf. Sebelum daripada kita cerita khilaf tu, kita nak cerita dulu asas supaya kita faham. Apabila wujudnya berlaku khilaf, maka wujud juga hukum kayak gini. Wujud juga perbezaan terhadap benda yang lain. Jadi Imam Nawawi sebut selepas daripada sembahyang subuh pada hari Arafah. Berarti boleh Baik. Dia sebenarnya takbir muqayyad. Mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, sunat kita bertakbir selepas daripada sembahyang fardu, sama ada fardu secara tunai ataupun qada, lepas daripada sembahyang sunat sehingga lepas daripada sembahyang jenazah. Sunat kita bertakbir. Orang kita punya faham takbir muqayyad hanya selepas daripada sembahyang fardu. Tapi memang ada pandangan sebahagian ulama kata lepas sembahyang fardu saja. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini bukan pandangan kuat. Pandangan kuat adalah setiap lepas daripada apa jua jenis sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Okey, kita nak pergi yang berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Sekarang ni Imam Ibn Hajar berpandangan permulaan sunat takbir muqayyad apabila setelah daripada sembahyang fardu subuh pada hari Arafah. Boleh faham penghujung takbir muqayyad ni kata siapa? Imam Ibn Hajar. Penghujung takbir muqayyad adalah setelah daripada sembahyang fardu asar pada akhir hari tasyrik. Imam Ramli pula berpandangan berbeza. Imam Ramli kata lagu mana? Permulaan sunat takbir muqayyad apabila masuk waktu subuh. Lain. Tadi benda selepas fardu sembahyang subuh. Ni masuk waktu subuh. Penghujung takbir muqayyad adalah apabila terbenam matahari. Dua pandangan ni, dua pandangan yang berbeza yang akan ada hukum yang berbeza nanti. Mana? Okey, masuk subuh, kita pun sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Adakah lepas daripada sembahyang sunat subuh 2 rakaat sunat kita takbir muqayyad ataupun tidak? Boleh faham tak soalan? Mengikut pandangan Imam Ibn Hajar, tidak disunatkan. Sebab dia? Sebab belum lagi masuk waktu. Masuk waktu dia selepas mengerjakan sembahyang fardu subuh. Tapi menurut pandangan Imam Ramli, sunat. Kerana dia? Sebab masuk dah waktu dia. Sebab masuk waktu dia apabila masuk waktu subuh. Sama juga, lepas daripada sembahyang asar pada hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah,
Kita sembahyang dah asar. Okey, kita sembahyang dah asar. Untuk asar tu selesai. Lepas tu tiba-tiba ada sembahyang sunat hak yang kita nak qada ke? Ataupun sembahyang fardu hak yang kita nak qada lepas daripada sembahyang asar. Adakah sunat kita bertakbir sebelum daripada terbenam matahari? Imam Ibn Hajar kata tak sunat dah, habis dah waktu dia. Tapi Imam Ramli kata sunat lagi kerana belum lagi terbenam matahari. Baik. Jadi pandangan hak yang kuatnya, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan Imam Ibn Hajar. Tengok dia katakan ni. Kata dia, sedangkan mengumandangkan takbir pada hari raya Idul Adha, dia kalau bahasa Arab dibaca Eid, kita Aid, gitu kan? Di bahasa Arab Eid. Tak apalah nak baca Aidu ke bahasa Melayu kita, bahasa Arab Eid. Pada hari Idul Adha dilakukan setelah solat subuh. Ini pandangan muktamad ni, setelah solat subuh. Pada hari Arafah, hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, hingga masuk waktu solat asar di akhir hari Tasyrik. Setelah solat asar pada hari Tasyrik, kejap, ni yang tak faham dia terjemuh ni. Dia kata wa yukabbiru khalfa hadzal 'asr thumma yaqta. Katanya bertakbir sejenak kemudian selesai. Tu baru betul, wa yukabbiru khalfa hadzal 'asri thumma yaqta. Dia takbir selepas daripada sembahyang asar, kemudian tak adalah takbir. Habislah takbir, selesai dah. Katanya inilah yang paling benar. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Inilah pandangan yang paling sahih dan harus dilakukan. Dia kata alladhi alaihi al-amal. Ni pandangan yang paling sahih yang orang duk pakat buat lah ni. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Dia maksudnya pandangan ni daripada sudut pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang paling kuat. Daripada sudut pengamalan manusia zaman tu pun juga pandangan ni yang diamalkan. Dia kadang-kadang ada pandangan yang kuat tapi pengamalan masyarakat berbeza. Boleh faham kan? Kadang-kadang amalan ni tak kuat, pandangan ni tak kuat, tapi daripada sudut amalan masyarakat berbeza. Okey, buat contoh dah. Kita bab bayar zakat terah ataupun zakat fitrah. Zakat fitrah kita kata, zakat terah. Ulama berbeza pandangan. Adakah boleh kita mengeluarkan zakat fitr dengan duit ataupun tidak? Ataupun dengan harga, ataupun mesti kena mengeluarkan makanan asasi? Majoriti ulama, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, majoriti ulama berpandangan tidak sah melainkan dengan makanan, tidak sah dengan duit. Ini pandangan yang paling kuat. Majoriti ulama pandangan paling kuat. Tapi pandangan mazhab Hanafi mengatakan sah. Baik. Jadi mana lebih kuat di antara dua pandangan ni? Pandangan yang pertama sebab pandangan majoriti ulama, dan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi daripada sudut pengamalan masyarakat kita adalah pandangan yang kedua. Dah boleh tak nak beramal dengan pandangan yang kedua? Dibolehkan kerana ia adalah pandangan mu'tabar, pandangan ulama-ulama mu'tabar. Baik. Jadi kata Imam Nawawi, pandangan ni adalah pandangan yang paling sahih dan pandangan inilah yang diamalkan sekarang ini. Itu maksudnya wa alaihi alladhi alaihi al-amal. Namun kata Imam Nawawi memang ada perbezaan pendapat dalam mazhab kami dan mazhab-mazhab yang lain tentang masalah. Kalau kita nak bincang khilaf di kalangan ulama adalah khilaf, sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada khilaf. Tapi yang paling benar, yang paling betul adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan. Walaupun ada pandangan-pandangan yang lain, tapi kalau tengok pandangan yang lebih betul adalah apa yang kami telah jelaskan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Imam Nawawi lagi, ada beberapa hadis tentang perkara ini yang kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Masalah ini telah saya jelaskan secara terperinci dilihat dari segi periwayatan hadis dan perbandingan mazhab dalam kitab Syarhul Muhadzab. Berikut segala perkara yang berkaitan dengannya. Di kitab ini saya memberikan kesimpulan secara ringkas sahaja. Jadi Imam Nawawi nak kawan kita perbincangan yang panjang lebar. Kamu nak tengok daripada sudut hadisnya, daripada sudut mendatangkan pandangan-pandangan mazhab. Itu mungkin tengok dululah
dalam Syarah Muhadzab. Dan dalam Syarah Muhadzab aku cerita tentang cabang-cabang yang banyak berkait dengan perkara ini. Nak suruh ngaji kitab Syarah Muhadzab pula. Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab ni kitab besar. Baik, ustaz-ustaz biasa dok ngaji. Ustaz hak yang betul-betul tinggi baru ngaji kitab Syarah Muhadzab ni. Dan kitab Syarah Muhadzab orang tidak guna pun untuk pengajian, orang guna untuk murajaah. Baik. Katanya di kitab ini saya hanya memberi kesimpulan secara ringkasnya para sejawat kami. Jadi sejawat kami ini maksudnya ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawa lafaz takbir adalah mengucapkan, ini lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asahnya apabila kita mengucap lafaz takbir maka sudah mencukupi. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran walitukabbirullah, supaya kamu bertakbir kepada Allah. Ucap ada pun Allahu Akbar sekali ke, dua kali ke, tiga kali ke. Cuma ulama ketika memasukkan ke dalam kitab mereka, mereka mencari manakah lafaz yang paling afdal, hak yang paling comel. Baik, jadi Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala ataupun ulama mazhab Imam Syafi'i memilih hak yang paling comelnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali secara betul-betul. Nak ulang banyak kali mana silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, lepas tu ulang hak ni ya. Baik, demikianlah dibaca 3 kali berturut-turut, diulangi seboleh mungkin. Kok lah nak ulang pagi pun tak apa, tapi cara hak yang paling comel gini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun ikutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar 3 ni diulang secara berturut-turut. Itu hak yang paling comel. Baik, katanya Imam Syafi'i dan para sejawat kami, yakni ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan akan lebih baik apabila ditambah dengan mengucapkan Allahu Akbaru kabira. Ni comel tambah ni. Kalau dah tambah pun tak apa, nak tambah hak ni comel lagi kalau tambah. Baik, nak tambah comel lagi. Cuma hak tambah ni lah hak yang ramai dah ingat ya, kalau misalnya takbir raya pagi raya tu kan ya, hak tolak-tolak speaker hak ni ya, sebab ni sebab ni betul kan gitu kan. Sebab dah ingat Allahu Akbaru kabira. Orang puan mungkin tak tahu, orang lelaki orang lelaki hak depan orang ular speaker ditolak sebab dia bukan dah nak takbir boleh, tapi dah ingat hak belakang ni Allahu Akbaru kabira wal tukar takir kali malu kat orang ada pegang speaker, nanti tolak speaker kat orang gini je. Kalau dah hak ni comel tambah, kalau tambah pun tak ada masalah. Jadi kalau dah ingat ni bahang je lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pusing tu je gitu. Baik, orang kata Allahu Akbar kabira alhamdulillah, wi gede. Kalau orang suruh baca ni tak ada masalah pun. Baik. Jadi kalau kita dah ingat ni biarlah. Jadi biar ingatlah. Hak sikit gini ni. Dia nak tukar situlah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din kan. Lepas tu ada yang kedua la ilaha illallah wahdah. Situ tukar. Baik. Seterusnya kata dia sebahagian rakan kami ni maksudnya sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan tidak mengapa untuk mengucapkan apa yang biasa diucapkan oleh kebanyakan orang, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ni hak yang kebanyakan orang ucap Cuba hati, kita ada 3 sini. Hak yang pertama dia kata ni hak yang asah. Ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali betul-betul. Hak tu asah. Di mana Imam Syafi'i kata comel tambah sikit. Bila tambah sikit Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Lepas tu dia kata kan hak bawah pula. Ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i kata tak ada masalah pun kalau kita nak ucap takbir sebagaimana ramai orang ucap. Lagu mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha tambah la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hak tu orang ramai ucap. Hak yang asahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita nak kaji lebih mendalam tentang bagaimanakah lafaz bertakbir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ada sebuah hadis yang sahih
yang menyatakan hal tersebut. Rasulullah bertakbir. Maksudnya tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap takbir. Tapi Rasul bertakbir. Hak tu jelas. Cuma tak ada. Hak yang adanya adalah hadis yang diriwayat daripada sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, hadis yang diriwayat oleh Imam Abdul Razak, seorang ulama hadis, di dalam kitab Musannaf dia, yang mana daripada Salman Al-Farisi. Bagaimana Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi kata ni, kabirullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Itu daripada Salman Al-Farisi. Hendaklah kamu bertakbir kepada Allah. Lepas tu dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. 3 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hak yang lah tu ditambah kabira. Hak tu lafaz yang datang daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas, perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sentiasa mengucap Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar wa ala ma hadana. Itu perkataan dia Abdullah bin Abbas. Boleh ke baca ni kali raya tahun ni, raya puasa ni. Ni hak yang dibaca oleh Abdullah bin Abbas. Hak yang ketiganya, lafaz yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Yang mana Abdullah bin Mas'ud dibaca mana? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf beliau. Baik. Nah, jadi lafaz-lafaz yang datang daripada sahabat pun berbeza. Cuma ulama mazhab Imam Syafi'i ataupun Imam Syafi'i, ketika dia melihat ada beberapa lafaz yang berbeza yang datang daripada sahabat, maka dia memilih mana hak yang lafaz, hak yang dirasa lebih kuat. Jadi Imam Syafi'i memilih perkataan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 3 kali. Comel tambah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habis. Baik. Dan tak ada masalah pun. Dia kata tak ada masalah pun, boleh je kalau nak bertakbir sebagaimana orang ramai duk takbir. Baik. Selesai. Katanya takbir disyariatkan setiap kali selesai solat pada hari-hari takbir. Hari-hari takbir tu bermula selepas daripada subuh 9 Zulhijjah hingga asar 13 Zulhijjah. Tu hari-hari takbir. Setiap selesai solat pada hari-hari takbir, baik solat wajib, sunat, solat jenazah, baik solat wajib itu dilakukan tepat waktu, maksudnya dalam waktu secara tunai ataupun secara qada, ataupun solat nazar, sunat belaka lepas sembahyang fardu, selepas sembahyang sunat. Sebab itulah kalau menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sunat kita bertakbir selepas daripada sembahyang hari raya, sebelum daripada tu khutbah. Faham tak lagi? Kan orang kan tu imam raya ni, raya haji bukan raya puasa, kita nak cerita raya haji. Lepas daripada sembahyang raya, sebelum naik khutbah, sunat dia bertakbir. Takbir ni nama dia takbir muqayyad. Dan apa sunat? Kerana sunat takbir muqayyad setiap lepas daripada sembahyang sama ada fardu ataupun sunat. Kalau tu imam nak buat tak ada masalah, buat pun tak ada masalah. Sebab mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i sunat. Pada daripada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, ma'mum sunat. Nah, cuma tempat berlaku juga perbincangan di kalangan ulama, kita bertakbir secara jama'i. Kan kita ramalkan takbir secara ramai-ramai kan. Lepas sembahyang Allahu akbar, Allahu akbar, pakat ramai-ramai kan. Adakah dituntut ataupun tidak? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Ada sebahagian ulama mengatakan tidak dituntut, ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Kalau mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tidak menjadi masalah. Dibolehkan, tidak menjadi masalah. Baik. Katanya lagi, di sini ada perbezaan pendapat. Maksud dia, sembahyang mana hak yang sunat kita bertakbir. Jadi pandangan mu'tamad setiap lepas sembahyang. Tapi ada pandangan yang lain. Pandangan yang lain ada pandangan yang kata selepas daripada sembahyang fardu sahaja. Selagi hak yang kita nak sebut.
kalau kita dah ingat nak takbir lepas daripada sembahyang, adakah habis masa dia? Lepas dah selesai zikir, doa, sembahyang, masuk sembahyang sunat pula dah. Dah ingat nak takbir jadi. Habis lagi masa dia? Jawapannya dah habis masa. Naik atas motor, dah habis masa. Dah habis masa. Maksudnya kalau kita dak bertakbir lepas daripada sembahyang, tetap disunatkan kita bertakbir walaupun panjang masa selama mana kita berada dalam waktu dia. Kerana tuntutan takbir di sini adalah sebagai syiar bagi waktu. Boleh faham tak? Syiar. Syiar bagi dia, bagi waktu. Selama mana dalam waktu dia masih lagi sunat kita kata. Dia berbeza dengan azan. Kita dak jawab azan. Lepas dah selesai azan, lama dah selesai, maka habis dah waktu dia. Kerana jawab azan adalah syiar bagi azan. Lain kan? Bertakbir selepas daripada setiap sembahyang dalam waktu saat ni tu, start daripada pas sembahyang subuh pada hari Arafah sehingga asar 13 Zulhijjah, adalah syiar bagi waktu itu yang dilakukan pada sembahyang. Selama berada dalam waktu tu, walaupun jauh daripada sembahyang, kita tetap disunatkan. Jangan kita faham, Allah aku dah ingat tadi nak takbir lepas sembahyang, dak atas mutu. Ada tak ada takbir, dak, masih lagi dituntut. Dah takbir tak ada speaker. Bukan ada speaker, bukan sunat ada speaker. 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang lebih banyak, kenapa? Baik. Katanya di sini ada pendapat yang paling benar dan patut diamalkan adalah apa yang telah saya jelaskan, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Apabila imam bertakbir dengan selain apa yang diyakini oleh makmum, mana pula seperti imam meyakini disyariatkan takbir pada hari Arafah, betul tak? Katanya apabila imam bertakbir dengan selain apa yang diyakini oleh makmum, seperti imam meyakini disyariatkan takbir pada hari Arafah dan hari Tasyriq, sementara makmum tidak meyakini demikian, atau sebaliknya, maka apakah makmum harus mengikut imam atau bertakbir sesuai dengan apa yang diyakininya? Dalam kaitan ini ada 2 pendapat menurut rakan kami, ulama mazhab Imam Syafi'i. Yang paling benar adalah makmum bertakbir sesuai dengan apa yang diyakini, kerana kewajipan mengikut imam selesai dengan salam dalam solat. Baik. Jadi warna macam rakyat gantung sikit ni. Katanya betul dah. Tak gantung dah, betul dah. Yang paling benar adalah makmum bertakbir sesuai dengan apa yang diyakininya, kerana kewajipan mengikut imam selesai dengan salam dalam solat. Lain halnya dengan bertakbir pada solat hari raya melebihi apa yang diyakini oleh makmum. Saat itu makmum harus mengikuti imam. Kita dalam hal-hal tertentu berlaku khilaf di kalangan ulama. Amuk contoh. Di sana ada pandangan yang mengatakan sunat bertakbir muqayyad hanya selepas daripada sembahyang fardu, tidak sembahyang sunat. Pandangan yang kedua mengatakan bukan sembahyang fardu saja, bukan sembahyang sunat. Okey, kita buat contoh. Sembahyang fardu jelas, sembahyang sunat. Tiba-tiba kita dengan imam sembahyang sunat secara berjamaah, sembahyang sunat duha secara berjamaah, ataupun sembahyang sunat qiyamul lail secara berjamaah dalam waktu dia. Imam beriktiqad, maksud dari beriktiqad, dia berpegang kepada pandangan yang mengatakan tidak sunat. Kita berpegang kepada pandangan yang mengatakan sunat, ataupun sebaliknya. Soalannya kita kena ikut imam ke tak boleh ikut imam? Kata dia tak boleh ikut imam, kita ikut apa yang kita pegang.
Sebab dia, sebab apabila telah selesai salam, telah putus hubungan sembahyang kita dengan sembahyang imam. Kalau imam memilih pandangan tidak disunatkan bertakbir selepas daripada sembahyang sunat, sedangkan kita berpegang kepada pandangan yang mengatakan sunat bertakbir lepas daripada sembahyang sunat, maka kita takbir Allahu Akbar. Bukan mesti takbir kuat di depan telinga tu imam, bukan. Senyap kita dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu je lah. Baik, begitu juga tu imam. Begitu juga sebaliknya, tu imam berpegang sunat selepas daripada sembahyang sunat. Makmum pula ambil pandangan, pegang pandangan hak yang mengatakan tidak sunat. Tu imam takbir dan makmum tak payah takbir sebab awak berpegang kepada hak yang tidak sunat. Ia berbeza dengan sembahyang. Sembahyang ni kita kena cerita mazhab sikit. Kita nak faham bab sembahyang. Kita sembahyang raya kalau mengikut pandangan mazhab Syafi'i dengan pandangan sebahagian ulama mazhab yang lain, lepas daripada takbiratul ihram, rakaat yang pertama sunat kita bertakbir sebanyak berapa kali ya? 7 kali. Jawab tu kau dah ingat itu berapa kali? 7 kali dah lah, tu dah lah. Selain daripada takbiratul ihram, cabut takbiratul ihram jadi 8. Rakaat yang kedua selepas daripada bangun kepada qiyam, takbir qiyam sekali. Selepas daripada takbir qiyam, sunat kita tambah 5 kali. Jadi rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. 7 dah masuk takbiratul ihram. Di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab mengatakan rakaat yang pertama 7 sekali dengan takbiratul ihram. Ada pandangan yang mengatakan rakaat pertama 7 sekali dengan takbiratul ihram. Dan ada pandangan yang ketiga mengatakan rakaat pertama 7, rakaat kedua 7. Dan ada pandangan yang keempat mengatakan pandangan mazhab Hanafi. Rakaat pertama 3, rakaat kedua 3. Ada khilaf di kalangan ulama mazhab dalam menetapkan berapakah hak yang sunat kita bertakbir selepas daripada takbiratul ihram. Baik, sekarang ni kita sembahyang secara berjamaah. Mungkin tempat kita ada mazhab Imam Syafi'i saja. Baik, jadi tak ada isu mana lah. Tapi kalau kita duduk di setengah-setengah negara hak yang ada 2 mazhab. Contoh mazhab duduk Syria dulu. Syria ni 2 mazhab. Mazhab Syafi'i ada, mazhab Hanafi ada. Baik, sama juga Jordan. Mazhab Syafi'i ada, mazhab Hanafi pun ada. Jadi kita kalau kita pergi sembahyang di masjid mazhab Syafi'i, macam kita lah, samalah. Kalau kita pergi sembahyang masjid mazhab Hanafi, lain bilangan takbir dia kurang daripada bilangan takbir kita. Okey, sekarang ni kita berpegang kepada 7 kali. Dia dah kita kena lepas daripada dia takbir ikut dia saat itu kena tambah ke tak? Tak boleh tambah. Sebab mana? Sebab kita kena ikut imam. Tu je nak cerita. Baik. Katanya lain halnya dengan bertakbir pada solat hari raya melebihi apa yang diyakini oleh makmum. Saat itu makmum harus mengikut imam. Sebelum membaca surah dalam solat hari raya, disunatkan untuk bertakbir dengan jumlah tertentu. Pada rakaat pertama bertakbir 7 kali selain takbiratul ihram. Dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali selain takbir ketika berdiri dari sujud. Takbir ni 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, hukum dia benda sunat. Sunat benda? Sunat hay'ah, bukan sunat ab'ad. Andai kata tu imam terlupa nak akad takbir tu, dah setahun sekali sembahyang tu imam. Bukan tu imam sembahyang setahun sekali, jadi tu imam setahun sekali. Sebab kata imam 3 orang. 3 orang puasa hak ni, raya puasa hak ni, raya haji hak ni. Lepas tu hak ni pula. Jadi setahun sekali. Jadi gitu. Main kalau 5 orang pula tu imam, dak kedua tahun sekali. Jadi kadang-kadang tak apa nak ingat. Bukan dak ingat, kadang-kadang ingat dah. Bagi pada rumah tu ingat dah dia nak buat. Tapi dah sembahyang dia terlupa dak sekarang. Baik. Dak solusi lah makmum. Makmum dah solusi lah benda tu benda sunat. Baik, ni setengah makmum duk cakap ya ada hak jadi makmum gitu. Dak sedap mayang kat gaya ni. Ambil cerita ni benda berlaku
Benda berlaku kan? Tak ada mayang raya. Dia duk cerita buat bulu. Benda tak ada modal masa raya duk cakap tu, tak ada topik duk cakap. Kata aku tak imam, pak aku tak imam kali. Jadi tak ada mayang raya hari ni. Dia mana pula? Sekali tak ada takbir 7 kali tu imam. Orang lupa dah orang ni. Lepas tu kita kena faham takbir tu sunat, bukan wajib, bukan rukun. Lepas tu sunat bukan sunat ab'ad, sunat hay'ah. Kalau sunat ab'ad dia lebih besar. Kalau ditinggalkan maka sunat susawi. Ni tak sunat susawi. Jadi aku sing lah mak tu imam terlupa dah orang ni. Hanya dia buat cakap pula. Buat modal cakap pula. Dia dak kenal lama dah kata imam tu orang cakap. Ni ada wujud dalam masyarakat kita benda hak jangan berkebur ni. Benda hak yang silap-silap sikit tu imam. Awak cakap lalu. Allah tak sedap bayang ini. Sebab apa? Tu imam tinggal tinggal tasyahud awal. Tu imam naik rakaat ke-5. Tinggal salam 2 rakaat. You cakap. Dah warna terlupa, dah ingat. Kalau dia jadi imam teruk lagi bagali dia. Sungguh. Baik, dia benda gitu tak perlulah awak cakap. Benda hak yang tak perlu kita buat dosa, kita buat dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, sebelum membaca surah dalam solat hari raya disunatkan untuk bertakbir dengan jumlah tertentu. Pada rakaat pertama bertakbir 7 kali selain takbiratul ihram. Pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali selain takbir ketika berdiri dari sujud. Katanya dia kata sebelum daripada baca surah. Ni tak kena terjemahan gini. Faham tak mana dah kena terjemahan? Dia bukan sebelum baca surah, sebelum Fatihah. Tengok dia kata ni, sebelum membaca surah dalam solat hari raya disunatkan bertakbir dengan jumlah tertentu. Dalam hak yang Arab dia kata ni, wasunnatu an yukabbira fi salatil Eid qabla al-qiraah. Sebelum daripada baca. Maksudnya baca Fatihah. Itu maksud dia. Jadi tempat 7 kali takbir itu sebelum daripada baca Quran dalam solat. Baca Quran dalam solat bermula dengan baca Fatihah. Baik. Dan lupa sunat takbir 7 kali pada rakaat pertama dan rakaat kedua apabila imam telah masuk ke dalam Fatihah. Jadi itu imam dah ingat Allahu Akbar, baca doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru mari teringat. Okey, tak boleh dah. Sebab apa dia? Sebab awak telah pergi kepada fardu. Awak telah pergi kepada rukuk. Dah sunat dah. Awak takbir. Dah kalau takbir juga. Takbir juga tak ada masalah. Tak batal solat. Sebab benda tak batal? Kerana ucapan takbir adalah zikir. Zikir dalam solat tidak menjadi masalah. Tinggal lagi dah angkat tangan. Angkat tangan sekadar tu tak ada masalah, hanya 2 kali. Baik. Kalau masa angkat tangan tu sekali kaki gerak pula, tu bermasalah lah kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i. Bermasalah lah. Jadi tidak disunatkan dah. Dah kalau tu imam buat juga. Kata dah tak sunat ni. Ada kat tu imam buat. Tengah baca Fatihah, dia berhenti, dengar sekejap, dia pun Allahu Akbar. Baik. Soalannya, macam mana keadaan makmum? Sunat dah ikut. Kan perlu kita kena tahu hukum kan? Kita nak tahu sunat ataupun tak kita ikut, kita tengok apa hak yang tu imam buat betul ke salah. Tu imam buat betul ke salah? Salah. Jadi apabila salah, maka tak boleh ikut. Tu. Tapi ada makmum ikut apa tak ada masalah. Dah tu imam dah batal, makmum dah batal. Selesai. Benda hak yang kecil je. Teruskan sembahyang. Topik kedua pula awak cakap. Allah, hak tu saat ni kata tu imam tinggal. Hak ni Kak Amba tu imam tak tahu kalau benda. Dia bahan baca tengah baca Fatihah, ini takbir mula. Pelik sungguh. Nak buat topik cakap masa hari raya. Allah, Rabbi, banyak ruang dosa boleh buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, takbir pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah dan setelah ta'awudz. Sedangkan pada rakaat kedua dilakukan juga sebelum
ta'awudz mana? Takbir pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah dan sebelum ta'awudz. Sedangkan pada rakaat kedua dilakukan juga sebelum ta'awudz. Samalah. Dah kalau kita baca a'udzubillah dah. Misalnya kata sebelum daripada ta'awudz, sebelum daripada baca a'udzubillah. Kan ni kita kena cerita benda hok nak ingat Allahu akbar. Sampai ke habis baca doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah baca bismillah lagi. Sunat takbir. Soalan sunat dak kita takbir. Kita dak baca Fatihah lagi baca a'udzubillah dah. Kalau perasan alasan yang kita sebut tadi, maka kita tahu hukum. Kenapa apabila dia baca Fatihah, baca bismillah dah, tak boleh dah. Dia akad takbir kerana dia telah berpindah kepada rukun. Sekarang ni kalau dia baca a'udzubillah, adakah dia masuk dalam rukun ni? Tak lagi. Jadi bermakna kalau baru baca a'udzubillah, tak baca lagi bismillah, masih lagi disunatkan akad takbir tersebut. Baik. Katanya lagi, disunatkan pula di antara setiap dua takbir untuk mengucapkan mana pula? Huwal hayyul qayyum tu katanya disunatkan, dia kata disunatkan pula di antara setiap dua takbir untuk mengucapkan. Kita tengok orang Arab. Wa yustahbu ay yaqula baina kulli takbiratain, disunat dia baca di antara dua takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai situ. Hakadha qalahu jumhur ashabina. Beginilah hak yang disebut oleh kebanyakan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalath marrat ghafarallahu lahu dhunubahu walau kanat. Ni tak betul ni. Ni disilap. Disilap ni. Kalau kita nak tengok mana huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dia ada ayat, ada zikir depan sikit dia tinggal patut thalath marrat, 3 kali. Ghafarallahu lahu dhunubahu, Allah Taala ampun baginya segala dosanya walau kanat. Situ je. Ayat gantung. Walaupun adalah dosa dia saat itu benda, seumpama benda tak sebut. Ini jadi buku kita salah. Hak apalah, hak lain tak tahu. Hak lain tak tahu ni hamba ni. Sama tak? Tak ada huwal hayyul qayyum, tak ada. Jadi hak yang ada subhanallah walhamdulillah gitu. Hak ni je lah. Hak hamba je lah. Silap, kena tanda lah silap. Jadi hak yang betulnya macam kita baca tu lah. Jadi takut jadi pelik. Jadi kita baca lain. Hak Imam Nawawi ayat dalam kitab ni lain. Rupanya hak kita silap. Baik. Jadi hak yang sunat kita baca benda subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perhati mulai Imam Nawawi kata sunat baca di antara setiap dua takbir. Maksud dia sunat dibaca di antara dua takbir. Okey. Takbir hak yang kita tambah pada rakaat yang pertama 7 kali. Di celah dua takbir sekali, 2 kali, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Jadi lepas daripada takbir 7 tak sunat dah. Lepas daripada doa iftitah tak sunat. Hak yang di antara dua takbir hak yang kita tambah tadi. Kalau rakaat kedua 5 takbir, 1, 2, 3, 4. Baik. Demikian dikata kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i. Sementara itu sebahagian sejawat kami, sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i yang lain mengatakan hendaklah mengucapkan, maksud dia sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i kata sunat dia baca ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, itu sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Seterusnya kata dia Abu Nasr bin Sabbagh dan selainnya, ini ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dari kalangan sejawat kami, yakni ulama mazhab Imam Syafi'i menyatakan, dia kata dia, siapa saja yang membaca apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, maka boleh saja-saja. Tak ada masalah kalau dia baca benda yang masyarakat dah baca tu, tak ada masalah masyarakat zaman dia. Contohnya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca gitu je. Dia baca hak ni je. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kalau tu je, tak ada masalah. Bacaan ini sifatnya bebas, tidak ada batasan sama sekali. Apabila zikir-zikir ini ditinggalkan semua dan takbir dalam solat hari raya yang berjumlah 7 dan 5 yang juga ditinggalkan, maka solatnya tetap sah sebab benda tu sunat. Dan
tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Namun keutamaan solat tersebut hilanglah kelebihan. Sebab ia tinggal benda sunat. Apabila lupa takbir sampai membaca surah, bukan sampai membaca surah, dia sebenarnya kalau dia lupa takbir hatta ftataha al-qiraah, sehingga dia baca Fatihah. Itu baru betul. Bukan baca surah, baca Fatihah. Boleh kita kata surah Fatihah, boleh, tak ada masalah gitu. Tapi kalau kita sebut kata surah, biasanya surah selepas Fatihah lah, kita faham. Katanya apabila lupa takbir sehingga membaca Fatihah, maka tidak perlu kembali bertakbir menurut pandangan yang paling benar. Itu pandangan yang paling kuat lah. Tapi ada pandangan yang dhaif, boleh dia takbir lagi. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki pendapat yang lemah, iaitu harus kembali mengulangi takbirnya. Dia kata di sana ada pandangan Imam Syafi'i yang lemah, bahawasanya walaupun dibaca Fatihah, boleh dia takbir lagi. Setengahnya kata dia lagi, sedangkan dua khutbah pada solat hari raya disunatkan pada khutbah pertama untuk diawali dengan bacaan takbir sebanyak 9 kali, dan pada khutbah kedua 7 kali. Kita permulaan khutbah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Khutbah pertama. Khutbah kedua 7 kali. Ini bagi tu khatib lah. Katanya, sedangkan tentang bacaan surah yang dibaca pada solat hari raya telah kami jelaskan pada bab sifat zikir pada solat dulu, iaitu pada rakaat pertama setelah surah Fatihah membaca surah Qaf, panjang. Kemudian pada rakaat kedua membaca surah Iqtarabatis Sa'ah, juga panjang. Panjang weh. Tengah tahun ni Tok Imam buat syarat kali, pengusi buat syarat kali Tok Imam. Kita ambil balik percomel kali tahun ni. Jadi rakaat pertama baca surah Qaf. Ngapa Tok Imam mana tu? Rakaat kedua baca Iqtarabatis Sa'atu wasyaq. Iqtarabatis Sa'ah. Atau boleh juga pada rakaat pertama membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, dan rakaat yang kedua baca Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Ni hak yang kita baca sok mudah. Baik. Zikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.